Dalam video ni saya akan summarizekan buku 13 Things Mentally Strong People Don't Do by Amy Morin. So dia kata kalau orang ni mentally strong, dia tak akan buat 13 benda ni. First, rasa kesian dekat diri sendiri. Dia cakap kalau kita ni terlampau indulge dengan kesedihan kita, kita duk fikir betapa kesiannya diri kita, kita tak boleh nak keluar daripada kepompong dan kita akan stay tempat yang sama. Why don't instead of fikir benda yang kita dah hilang, benda yang menyedihkan tu, kita fikir benda apa yang kita still ada. So kita akan rasa lagi bersyukur. Second, jangan biar orang lain pengaruh kita. Contohlah, jangan biar sebab kita rasa marah dekat orang, kita buat benda yang tak sepatutnya. Kita patut cuba untuk maafkan orang lain. Dia kata kunci untuk rasa lagi tenang, tak nak orang pengaruh kita and ada power terhadap diri kita is kita cuba untuk maafkan orang lain. Kalau takut nak berubah, kita akan stay takut yang sama. So, kita kena cuba untuk berubah. So, dalam buku ni ada cerita lah 5 step untuk kita berubah, untuk tukar habit. First, kita macam terdetik. Kalau kita terdetik nak berubah. Second, kita rasa macam, oh aku perlu berubah lah. And third, kita cari plan. Kita cuba study macam mana aku nak berubah ni. Keempat, kita apply apa yang kita dah study tu. And paling penting, yang 5, kita kena maintain apa yang kita dah buat. So that kita akan kekal dengan habit yang baru. Superhero complex. Jangan rasa macam kalau kita tak buat benda tu, orang lain pun tak boleh buat. So kita akan rasa tertekan and kurang percaya dekat orang lain. Contohlah macam bila kita buat task dalam kerja kan, kita boleh je divide kerja tu bagi orang lain buat. Tapi kita tak nak. Sebab kita rasa macam kalau aku buat ni, kalau orang lain buat ni macam mana kalau tak okey macam aku buat. So dia dah terdetik awal-awal yang orang lain tak buat baik macam dia. Lepas tu dia tension sendiri. So benda ni sebenarnya akan menyebabkan kita lagi stres. So kita ni manusia biasa and bukannya superhero yang boleh buat semua benda. Kalau kita nak puaskan hati semua orang, siapa nak puaskan hati kita? And kita akan penat sendiri sebab terpaksa pura-pura semata-mata nak puaskan hati orang lain. Memang ramai orang takut nak ambil risiko. Tapi kita kena tengok risiko tu tinggi ke rendah. Kadang-kadang kita rasa macam takutnya. Tapi bila kita listed out, sebenarnya risiko tu kecil je. Macam dia ada cerita pasal seorang lelaki ni yang takut nak cakap dengan perempuan. Lepas tu after some time dia macam tak boleh ni macam ni. Aku kena cuba ni. So hari-hari dia akan pergi dekat taman and dia akan duduk sebelah random girl tau. Dia akan cuba cakap dengan dia orang. Lepas tu dia kata out of 130 orang, 30 orang tu memang tak nak cakap dengan dia. Tapi at least 100 orang tu stay and cakap dengan dia. And out of 100 orang tu, dia jumpa seorang yang nak dating dengan dia. Tapi perempuan tu tak datang pun dalam first date. But then dia kata apa yang penting, dia dah atasi rasa takut nak cakap dengan perempuan tu. So tak boleh nak move on. Kita kena move on. Jangan biarkan benda lalu tu menghantui kita. Macam dia ada cerita seorang perempuan ni, dia kena sexually abuse dengan ayah dia. So muda-muda lagi dia dah kahwin untuk lari daripada ayah dia. Lepas tu dia kerja dengan suami dia lah, bawa lori. Tak lama kemudian dia tengok macam anak saudara dia pun kena benda yang sama. Kiranya abang dia sendiri buat macam tu dekat anak perempuan dia. Lepas tu dia cakap sebab dia pernah alami and dia tahu benda tu teruk. So dia sambung balik belajar, nak try jadi lawyer and tolong orang yang kena masalah macam tu. And dia berjaya tubuhkan satu legal untuk bagi legal advice dekat orang-orang yang ada masalah macam ni. So instead of rasa berdebar dengan benda yang pernah jadi kat dia, dia gunakan pengalaman dia tu untuk tolong orang lain. And buat kesilapan yang sama. Semua orang pernah buat silap. Tapi at least bila kita dah buat silap, kita kena try benda lain pula and tak buat silap yang sama. Dengki tengok kejayaan orang lain. Kita tak boleh dengki lah dengan kejayaan orang lain ni. Patutnya kalau kita tengok orang yang berjaya, orang yang kuat, kita boleh je like bersama-sama dengan dia supaya kita jadi lagi kuat. Orang kuat dengan orang kuat akan jadi orang lagi kuat. Macam tu. Macam dia cerita pasal Hershey dengan Reese ni. Reese ni dia buka bangunan dekat je dengan Hershey. Hershey ni lagi lama lah. But then apa yang Hershey ni buat,
owner dia cakap dekat Riz ni, dia kata kalau nak buat eksperimen, boleh je buat dekat tempat dia. Bayangkan, padahal diorang ni kompetitor, tapi dia langsung tak ada rasa macam terjejas ke apa, siap offer tolong lagi. So diorang pun, since then diorang pun banyak lah buat kolaborasi sama-sama. Ni contoh gambar lah, gambar Hershey's Reese Pieces yang diorang bergabung. Sekali gagal terus nak give up. Macam ni dia cerita pasal Thomas Edison. Dia kata instead of Thomas Edison ni buat light bulb je, macam-macam dia ada buat. Electric pan lah and banyak lagi lah. Macam dia sendiri, bayangkan Thomas cakap 1000 kali try before dapat light bulb. So kita ni berapa kali try dah give up. Entah-entah sekali try dah give up. So tak boleh lah macam tu. Takut bersendirian. Dia kata biasanya manusia ni macam dia dah biasa dengan suasana sibuk tau. Jadi dia tak boleh macam rasa sunyi. Macam bila balik rumah dia akan buka radio, dia buka TV. Tapi tak tengok pun. Just nak rasa macam ada vibe macam bukan bersendirian, dia kata. Sebenarnya bagus bersendirian ni. Macam dia kata cuba kalau kita pergi jogging, tak bawa phone ke apa, just kita boleh macam banyak masa lagi untuk berfikir. Macam that's why orang pergi meditasi. Kalau kita asyik harapkan sesuatu, kita akan sentiasa rasa tak cukup. Kita akan macam fikir, kenapa aku, kenapa orang lain dapat, aku tak dapat, macam tu. But then, instead of kita fikir macam tu, kita kena cuba fikir apa yang aku boleh bagi dekat orang lain. Dia ada cerita pasal seorang perempuan ni, dia kena kanser tau. So since dia kena kanser usia muda. Bila dia kena kanser, dia kena selalulah ulang-alik buat treatment. And start tu dia kenal ramai orang yang ada kanser sama macam dia. And dia baru nampak ramai orang ni dari jauh travel nak pergi buat treatment. So dia macam kesian. And dia tubuhkan satu tempat persinggahan untuk orang-orang kanser ni. So what they did is that diorang boleh pergi overnight and then baru pergi treatment. So tak payahlah jauh sekaligus. So bayangkan, even though dia kena kanser tapi dia still fikir apa yang dia boleh tolong orang lain pula. Dia bukannya duduk fikir alamak aku kena kanser dan nak mati apa. Tapi dia fikir apa yang dia boleh bagi dekat orang lain. Nak result cepat. Kalau kita nak result cepat, dia cakap berdasarkan kajian New Year Resolution, ramai orang yang after 8 minggu, 12 minggu dah give up. Padahal dia kata benda tu untuk New Year, tapi 8 minggu, 12 minggu dah give up. Kiranya dia kata kalau kita nak set result, kita kena set result yang sesuai lah, yang rasa achievable. Jangan kita set target yang macam susah sangat nak achieve. And dia kata, at least kalau kita macam ada improvement, okay lah. At least ada improvement. Daripada tak ada langsung kan. So itulah bahaya nak result cepat. Macam ni kalau tengok paper ni, skim cepat kaya, indah khabar dari rupa. So, itulah cepat kaya, cepat kurus. Sebenarnya tak ada benda yang mudah. Tu je lah buku ni cakap. Ni 13 benda yang buku ni cerita. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena bacalah buku ni sendiri.